Visi yang dikongsikan oleh para pendidik dari seluruh dunia yang bertempat di IPG, Kampus Bahasa Antarabangsa. Kalau bagi anda yang mengikuti kisah-kisah Alexander the Great ataupun Iskandar Zulkarnain, beliau pernah mengatakan, saya terhutang budi kepada ayah saya kerana memberikan kehidupan, tetapi terhutang budi kepada pendidik kerana mengajar saya untuk menjalani kehidupan yang betul. Jadi pagi ini bertuah sekali kita dapat berbicara dengan Timbalan Rektor Institut Pendidikan Guru Malaysia, Dr. Nariyati Abdul Rashid. Terima kasih kerana sekali lagi sedia bersama kami di set studio SPM pagi ini. Dan juga selamat datang Dr. Nagalinggam Kurupiah. Dr. Nagalinggam adalah pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Antarabangsa Kuala Lumpur. Yang dikongsikan tadi oleh para pendidik kita, cabaran ALAF 21 dengan perkembangan teknologinya. Guru ini kalau dahulu tanggungjawabnya sudah cukup berat, tapi bertambah lagi cabarannya. Dan kalau kita ikuti tadi petikan Alexander the Great pun, ibu bapa memberi kehidupan, tapi guru itu yang membantu membentuk kehidupan individu. Pandangan Dr. Nariyati tentang apa yang dikongsikan oleh guru-guru antarabangsa tadi bagaimana? Ya, terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebenarnya cabaran guru memang besarlah. Kita tak dapat nafikan. Dari dulu hingga sekarang pun cabaran besar. Makin hari makin besar. Tetapi perkara itu bukanlah satu halangan kepada kita. Dalam pendidikan guru, kita sentiasa melatih guru kita bersiap sedia menghadapi apa jua perubahan. Dan kita sentiasa bersifat terbuka terhadap perkara-perkara baru, ya, yang perlu dihadapi. Cabaran-cabaran baru yang perlu dihadapi dalam dunia pendidikan. Kalau kita tidak bersedia untuk berubah, maka negara kita tidak boleh maju dan setanding dengan negara-negara maju. Contohnya kita telah melalui revolusi, ya, revolusi industri peringkat awal yang berasaskan uap dan air, ya, revolusi kedua berdasarkan elektrik, revolusi ketiga berdasarkan teknologi, dan sekarang kita dalam revolusi yang keempat, ya, fasa yang keempat berasaskan digital. Maka perubahan-perubahan ini perlu kita hadapi, ya, dan perlu merancang dan perlu sekali kita tingkatkan ilmu. Jadi guru itu perlu sentiasa ditingkatkan ilmu mereka. Mereka perlu didedah dengan perkara-perkara baru. Inilah peranan dan tanggungjawab 27 kampus Institut Pendidikan Guru yang berada dari Perlis hingga ke Sabah dan Sarawak. Persekitaran IPG bahasa untuk peringkat antarabangsa bagaimana? Ya, selamat pagi dan salam sejahtera, salam kemerdekaan. Jadi seperti yang disebut oleh Timbalan Rektor daripada IPGM, kampus bahasa antarabangsa sentiasa menjamin kualiti pengajaran dan pembelajaran untuk memastikan kita memberi penegasan kepada pengukuhan kemahiran abad ke-21. Antara kemahiran abad ke-21 yang ditegaskan dalam penyampaian kuliah kita adalah kebolehan pelajar, guru kita untuk berkomunikasi, berkolaborasi, berfikir secara kritis dan kreatif, dan juga kebolehan mereka untuk menyelesaikan masalah. Jadi penegasan-penegasan itu sentiasa diaplikasikan dalam kuliah dan juga semasa pelajar kita menjalani praktikum di sekolah. Dari apa yang Dr. Nagalinggam sebutkan, Dr. Nariyati, yang kita lihat di skrin sekarang, guru-guru kita dari antarabangsa, apa yang mereka lalui untuk sesi yang kita lihat di skrin sekarang ini? Oh, mereka sekarang, kita banyak program. Yang sekarang ini adalah untuk prasekolah, ya, pendidikan awal kanak-kanak. Kita pernah juga ada kumpulan-kumpulan dari Afghanistan. Kita pernah ada hubungan kita dengan tenaga pengajar Afghanistan yang kita beri kepada mereka kemahiran teknologi dan juga kemahiran berbahasa Inggeris. Kita ada macam-macam program, tapi yang ini prasekolah. Jadi dalam pengisian itu, tenaga pengajar kita akan menggarapkan perkara-perkara baru, terutama berkaitan dengan kemahiran abad 21. Dan dalam kursus macam prasekolah ini, tentulah kemahiran abad 21 itu yang digunakan. Maknanya kemahiran abad 21, contohnya kemahiran berkomunikasi. Dia dah latih dari awal-awal lagi di peringkat awal mereka. Mereka sudah ada kemahiran komunikasi, mereka sudah ada hubungan interpersonal, intrapersonal,
dan mereka sudah ada didedah dengan kemahiran-kemahiran ICT yang terkini. Jadi guru-guru ini akan diberi pedagogi terkini, pedagogi abad 21. Jadi saya rasa begitu bangga kerana Institut Pendidikan Guru sudah berada di peringkat antarabangsa untuk memberi sumbangan kepada warga dari negara luar. Ya, untuk kita sama-sama bertanggungjawab terhadap pembinaan insan, bukan saja kita fokus kepada Malaysia semata-mata. Bila melibatkan tetamu-tetamu ataupun pendidik dari luar negara, Doktor, pastinya mereka juga kongsikan bagaimana pengalaman mereka dari negara masing-masing dan apa yang mereka pelajari dari Malaysia dan apa yang kita pelajari dari mereka. Mungkin Doktor boleh kongsikan sikit. Okey, dari segi program MTCP yang kita laksanakan untuk tahun 2016, kita melaksanakan 2 program, iaitu Training of Trainers untuk guru-guru prasekolah daripada negara Palestin dan juga untuk dari negara-negara selatan-selatan itu, kita menganjurkan program Reflective Practitioner. Jadi daripada kita nak menyampaikan amalan-amalan pedagogi yang terbaik kepada mereka dan daripada belah mereka pula, kita juga dapat berkongsi pengalaman-pengalaman, cabaran-cabaran yang mereka melalui dalam menyampaikan pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah mereka. So saya rasa ini merupakan satu peluang untuk kita. Dalam istilah bahasa Inggeris kita sebutnya sebagai satu perhubungan simbiosis di mana kita belajar dan kita juga memberikan pengetahuan yang ada pada kita dan kita juga dapat mempelopori kebudayaan mereka, cara mereka berfikir untuk kita memantapkan lagi amalan pedagogi di bilik darjah kita. Di mana pula posisi guru-guru kita dalam kampus antarabangsa ni, Doktor? Di mana? Guru-guru kita, adakah mereka juga terlibat dalam program MTCP ni? Tidak. Ini adalah khas untuk guru-guru dari luar negara. Tapi kita ada program yang banyak untuk guru-guru tempatan kita. Jadi macam kampus antarabangsa ni, nama dia pun antarabangsa. Jadi tugas dia yang lebih utama adalah untuk kecemerlangan di peringkat antarabangsa. Tapi kita ada lagi 26 kampus yang tanggungjawab mereka juga untuk negara. Kampus antarabangsa pun buat untuk tempatan. Tapi sebab kita ada 27. Jadi sesuai dengan nama antarabangsa, mereka sentiasa berusaha untuk melaksanakan program di peringkat antarabangsa. Jadi guru-guru ni selepas habis di kampus antarabangsa pulang ke negara masing-masing. mereka. Itu menunjukkan satu prestige yang diberikan kepada Malaysia kerana kita diberi kepercayaan untuk mendidik ataupun melatih tenaga pengajar ni, Doktor. Ya. Jadi itulah tu yang saya sebut tadi itu, penghargaan yang diberikan kepada kampus antarabangsa, kepercayaan yang diberi kepada kampus antarabangsa ini. Kita telah melakukan program ini lebih daripada 15 tahun dan kita telah melatih hampir 1,000 peserta daripada luar negara, daripada 100 buah negara, dan dalam tempoh 16 tahun ini saya rasa kita telah melaksanakan hampir 88 jenis kursus yang berbeza. Contohnya amalan terbaik dan pentaksiran, kemahiran bilik darjah dan pelbagai jenis kursus, jumlahnya 88 tadi. So itu memberikan peluang kepada kita untuk menunjukkan kepada dunia dan juga dalam negara bahawa pengajaran dan pembelajaran ini adalah satu yang penting untuk bangsa kita. Di IPG Kampus Antarabangsa ni, Doktor, bagaimana maklum balas yang kita terima dari guru-guru yang datang dari pelbagai negara ini selepas melalui latihan di IPG? Mereka nak datang lagi. Adakah Mereka ada sentiasa sambungan mengharap. selepas? Ada. Contohnya dalam program MEPA, iaitu Malaysian Australian dengan Afghanistan ni, Malaysia menyediakan tenaga pengajar. Australia memberi sumbangan keuangan khusus untuk pendidikan Afghanistan. Yang kita latih juga adalah master trainer dari Afghanistan. Mereka sudah ada beberapa siri. Mereka balik, datang lagi, balik dan datang lagi. Malahan tenaga pengajar mereka dibenarkan membawa anak. Kita menyediakan penginapan. Ada yang bawa anak di kalangan wanita. Kita benarkan sebab ini satu keperluan. Betul. Dan kita perlu menyesuaikan keadaan peserta kita, menyediakan ruang yang cukup selesa untuk mereka. Kita tidak boleh jadikan ini adalah alasan ataupun sekatan kerana mereka memerlukan peningkatan
ilmu dan kemahiran. Jadi ini juga adalah bersesuaian dengan pendidikan abad 21 di mana kita sentiasa menunjukkan ciri-ciri abad 21 ni. Jangan salah faham, bukannya teknologi semata-mata, tetapi ciri-ciri kemanusiaan, ciri-ciri insan tu sangat kuat. Kerana itu dia masukkan komunikasi interpersonal, intrapersonal tu sangat ditekankan. Jadi dalam hal ini kita telah menonjolkan bahawa amalan terbaik yang kalau dalam kata lain best practices itu, kita sentiasa menyesuaikan sistem pendidikan kita dengan peserta kita. Sama juga di bilik darjah. Seseorang guru itu harus mampu membina kerjasama kalangan murid. Sekarang ni di bilik darjah kita pun kita dah ada coffee corner, kan? Kita ada ruang untuk murid duduk berehat. Ini semua adalah pembelajaran abad 21 dan murid belajar mengikut mood dia lah. Kan? Yang hebat dia akan meluru, yang belum tu kita dorong, kita pimpin dia. Jadi mereka akan bagi yang antarabangsa ni, mereka akan berkongsi kan tentang pendidikan negara mereka dengan mendapat idea-idea baru daripada kita, dan kita juga mendapat banyak ilmu dan pengalaman daripada perkongsian peserta-peserta dari luar negara. Proses pembelajaran itu akan terus bersambung. Hala visi dan misi jangka panjang untuk IPG Kampus Antarabangsa, perspektif Doktor bagaimana? Dari segi misi kita nak memperkasakan pengajaran bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua. Itu adalah fokus Kampus Bahasa Antarabangsa. Dan di samping itu kita juga menawarkan program-program bahasa antarabangsa. Antaranya adalah bahasa Perancis, bahasa Jerman dan bahasa Jepun. Malahan kita pastikan bahasa-bahasa antarabangsa ni diperkasakan juga di dalam kalangan pelatih yang kita melatih dan juga dalam kalangan guru-guru yang mengajar bahasa-bahasa antarabangsa di sekolah-sekolah kita. Terima kasih Dr. Nuriati, terima kasih Dr. Nagalinggam. Dalam kesempatan tadi banyak yang dapat kita kongsikan dan kita harapkan usaha ini terus jalankan ya, dan pastinya juga lebih banyak kejayaan, sebab bila Dr. Naga sebutkan tentang penambahan bahasa asing tu sekarang dengan abad 21 persaingan makin sengit. Bukan sekarang dua bahasa dah tak cukup ya Dr. Sekarang dah kena lebih banyak supaya dapat bersaing di peringkat global. Terima kasih sekali lagi dan tahniah kepada IPG dan juga selamat berjaya kepada semua para pelatih pendidik kita dalam berjaya dan menyumbangkan masa dan tenaga mereka membentuk kepribadian anak-anak kita. Kita